Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhsina binti Umar Ikram, nombor metrik 2201379. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk tuntutan muta'ah, pertimbangan hakim dalam menentukan kadar muta'ah di Mahkamah Syariah. Okey, definisi muta'ah menurut Wahbah Suhaili dalam kitabnya Fi al-Islami wal Adilatuhu, muta'ah ini adalah suatu pemberian harta yang wajib ke atas lelaki untuk membayar kepada isterinya yang diceraikan pada masa hidup dengan talak bergantung kepada beberapa syarat. Manakala menurut Seksyen 2 atau Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, muta'ah ini adalah bayaran sagu hati yang diberi dari segi hukum syarak kepada isteri yang diceraikan. Okey, muta'ah ini ada diperuntukkan di bawah Seksyen 58 Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003. Dan Seksyen 58 ini adalah salah satunya peruntukan berkaitan muta'ah atau pemberian sagu hati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Dan peruntukan ini hanya menyatakan hak isteri yang diceraikan terhadap dan mendapat muta'ah atau pemberian sagu hati daripada suaminya. Bagaimanapun kadar muta'ah atau pembayaran tersebut tidak dinyatakan secara khusus, tapi menurut hukum syarak pembayaran muta'ah ini adalah dalam bentuk wang dengan jumlah yang wajar dan patut. Dan sekiranya tak ada persepakatan antara suami isteri terhadap kadar jumlah muta'ah yang perlu dibayar, maka ia akan ditafsirkan oleh mahkamah lah, dan hakim itu perlu berijtihad mengenai kadar tuntutan muta'ah tersebut. Ini merujuk kepada kitab Al-Mughni Al-Muntaj juzuk 3, menyatakan bahawa maka apabila bertelingkah kedua pihak tentang kadar, kadi hendaklah menentukan mengikut budi bicaranya dan mengambil kira apa yang sesuai dengan keadaan kedua-duanya, baik dari sudut kekayaan suami dan kesusahan dan keturunan perempuan dan sifatnya. Kita juga merujuk kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang bermaksud pemberian sagu hati ini itu kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang hendaklah memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya, dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan. Okey, ayat surah Al-Baqarah ini menyatakan kewajipan oleh syarak untuk membayar mut'ah kepada isteri yang diceraikan. Nas tersebut juga secara umumnya menetapkan bayaran kadar muta'ah ini hendaklah ditetapkan mengambil faktor kemampuan suami, sama ada suami itu tergolong daripada golongan senang ataupun susah. Okay. Kita lihat kepada faktor-faktor penilaian kadar muta'ah ini. Faktor ada 5. Yang pertama, kemampuan suami. Yang kedua, taraf kedudukan isteri. Yang ketiga, tempoh berkahwin. Yang keempat, sumbangan khidmat isteri terhadap perkahwinan atau pengorbanan isteri itu. Yang kelima adalah nafkah bulanan. Kemampuan suami ini, mahkamah akan lihat pendapatan gaji suami itu ketika masa bercerai dan bukan ketika tuntutan muta'ah itu dibuat. Dan hendaklah dilihat pendapatan itu setelah potongan dibuat, iaitu gaji bersih suami itulah. Yang kedua, taraf kedudukan isteri. Mahkamah akan lihat sama ada isteri itu mempunyai pangkat atau kedudukan seperti isteri itu adalah tergolong pada keluarga diraja ke, ataupun ada pangkat datuk, ataupun pendidikan yang tinggi. Okay, yang ketiga, tempoh berkahwin. Mahkamah akan lihat berapa lama atau berapa tahun sudah plaintiff dan defendant tersebut berkahwin. Okay, yang keempat, sumbangan khidmat isteri terhadap perkahwinan atau perkorbanan isteri tersebutlah. Pengorbanan ini mahkamah akan lihat seperti khidmat isteri itu memasak, membasuh dan menjaga anak-anak dalam tempoh perkahwinan tersebut. Contoh lain, ada isteri yang berhenti kerja semata-mata untuk menjaga anak tersebut. So dari
kita lihat pengorbanan itu, mahkamah dapat menentukan kadar muta'ah yang sepatutnya isteri itu dapatlah. Yang kelima, nafkah bulanan. Nafkah bulanan ini adalah nafkah yang biasa diterima oleh isteri dalam tempoh perkahwinan tersebut. Contohnya, jika sebelum ni dalam tempoh perkahwinan tu didapat RM500 sebulan, dan mahkamah selalunya lah peguam-peguam akan mengira kadar muta'ah itu berdasarkan tempoh perkahwinan. Contoh 30 tahun berkahwin, darab dengan 500 nafkah bulanan yang biasa dapat sebulan lah. Tapi kadar itu hanya perkiraan, namun penentuan kadar muta'ah itu hanya ditentukan oleh hakim. Okay. Seterusnya kita lihat kepada kes berkaitan. Saya mengambil kes Suraya binti Muhammad Syafi'i lawan Abdul Syukur bin Muhammad Hashim. Di dalam kes ini, plaintiff menuntut muta'ah sebanyak RM500,000 daripada bekas suaminya, dan Hakim Mahkamah Tinggi Seremban membuat penelitian dengan dua cara pengiraan kadar muta'ah ni. Yang pertama, melihat kepada kedudukan pihak-pihak, iaitu status kewangan suami itu dan taraf kehidupan isteri. Yang kedua adalah dasar kemampuan suami dan kedudukan isteri dan pengorbanan sepanjang perkahwinan tersebutlah. Okay, dalam kes ini mahkamah memutuskan jumlah muta'ah yang perlu dibayar adalah RM70,000 dibayar secara ansuran selama 7 bulan. Padahal plaintiff menuntut RM500,000, namun yang mahkamah putuskan hanya membayar RM70,000 sahaja. Mahkamah membuat penilaian berdasarkan kemampuan suami dengan merujuk kepada pendapatan kasar defendant semasa bercerai adalah sebanyak RM79,000 sehingga RM110,000 sebulan. Dan kenyataan ini disokong oleh akauntan bertauliah tempat pasangan bertugas, dan setelah tolakan dibuat, pendapatan defendant masih mencecah angka RM50,000 sebulan. Okay, manakala mahkamah juga melihat kepada kedudukan plaintiff iaitu sebagai doktor pakar, dan mahkamah juga menentukan kadar muta'ah ini dengan menilai kepada sumbangan dan pengorbanan plaintiff dalam kerjaya beri sokonganlah defendant kepada defendant untuk mencapai kelayakannya sebagai doktor pakar. Dan hakim juga memandang kepada perceraian plaintiff ini yang memberi kesan besar dan aib kepada plaintiff di tempat kerja. Okay, kesimpulannya, hak muta'ah ini adalah hak yang diwajibkan ke atas suami terhadap isteri yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut. Walaupun fuqaha berbeza pendapat terhadap hak untuk muta'ah bagi perceraian yang disebabkan oleh pihak isteri, hakim berpendapat bahawa ia bukanlah menjadi isu dalam kebanyakan kes-kes yang dibicarakan di mahkamah syariah. Isu utama adalah terhadap penentuan kadar yang munasabah untuk dibayar oleh defendant atau suami dalam keadaan tiada persetujuan dicapai terhadap jumlah tersebut. Formula atau kaedah khusus untuk digunakan pakai tiada, kerana setiap hakim membuat penentuan utama berdasarkan kemampuan defendant, kemudian mengambil kira kedudukan dan sifat isteri serta faktor-faktor penyumbang lain seperti mana yang dinyatakan sebelum ini, iaitu tempoh perkahwinan, sumbangan terhadap perkahwinan dan kedudukan pihak dalam menyumbang kepada perceraian. Namun berdasarkan kajian dibuat, bolehlah disimpulkan bahawa secara minimum adalah suatu kadar yang tidak membebankan yang bersamaan dengan sebulan gaji defendant. Bagaimanapun, sekiranya pendapatan suami adalah tinggi, maka bersamaan sebulan setengah atau lebih daripada gaji defendant bagi pendapatan suami bergaji tetap. Sekian, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum.